Hai Assalamualaikum semua, welcome back to Film Prison YouTube channel di mana kita membahaskan tentang Marvel News, Marvel Theory, Marvel Rumors and everything about Marvel. Thank you for clicking this video and I hope you guys enjoy this random video. Sebenarnya video ni memang sangat-sangat random lah sebab topiknya should be about Marvel Secret Wars reboot yang patutnya aku release last week. Tapi aku rasa macam biarlah, tak apalah, biarkan dululah topik ni kan. So alang-alang aku tengah free out. By the way, aku tengah main game Spider-Man Miles Morales. Sebenarnya aku tak nak beli pun game ni sebab macam game dia yang Miles Morales ni, dia punya story mode agak pendek tau berbanding dengan Spider-Man Remaster. But because of Spider-Man beli je lah kan, apa salahnya kan. So tengah main Spider-Man, alang-alang tu nak record video jap. So talking about Secret Wars. After Secret Wars, Avengers Secret Wars yang akan keluar pada tahun 2027, yang mana berkemungkinan akan mengandungi dua part lah, part 1 dan juga part 2. Right after that akan berlakunya satu reboot tapi mungkin ada di kalangan kita semua yang rasa macam, wish, reboot kiranya macam MCU start balik ke macam mana? Kiranya macam Iron Man dapat origin story balik ke? Tak, basically dia bukan macam tu. Dia macam soft reboot lah. Macam contoh Daredevil Netflix, masa kita dah dapat ura-ura yang Daredevil akan masuk dalam MCU dan sebagainya kan. Itu soft reboot lah. So setakat ni adakah story dia canon, tapi dia macam sekarang ni story dia akan pergi kepada MCU lah, more to MCU. Sama juga macam Punisher, macam gitulah. Dia soft reboot lah. Sebenarnya kalau cakap pasal reboot ni adalah satu benda yang bagus lah. Bila kita reboot, kita boleh explore balik karakter-karakter apa yang kita nak ketengahkan dalam dunia perfilman dan juga dalam dunia TV series, which is bagi aku bagus lah. Sebab currently MCU punya multiverse saga ni dia tak konsisten tau. Lantak api lah kalau kau nak cakap apa, Marvel Phase 4 tak konsisten, Marvel Phase 5 tak konsisten. Memang betul. Memang aku sebagai Marvel fans pun, I hate to admit it, tapi memang perkara tu memang terjadi. Sebab antara contoh-contohnya, dia memperkenalkan side karakter ataupun karakter-karakter yang tak well known dekat dalam kalangan general audience ni ke layar perak. Bukan ke layar perak lah, ke TV series. Yang mana kalau korang semua subscribe Disney Plus, benda tu jadi macam satu privilege lah kat kau, yang kau boleh tahu pasal karakter ni, kau boleh kenal origin dia macam mana. Tapi kalau yang tak tahu pasal yang tak subscribe Disney Plus dan juga tak tonton MCU punya series kat Disney Plus tu, dia jadi macam siapa pula karakter ni kan. Benda-benda macam tu MCU try to figure out lah untuk settlekan. And for me, reboot is a good thing. Kenapa aku nak satu lagi lah, kenapa aku nak cakap about this thing, sebab last week Geeks Frequency ada buat podcast untuk Secret Wars reboot. So for those you guys yang nak tahu pendapat daripada Miharu, pendapat daripada Shazwan Nendo, pendapat daripada Ija, and siapa lagi yang ada that time, Zulfaqar ada juga rasa daripada Film Freaks Malaysia juga ada dalam tu. So kalau korang semua nak tahu pendapat dia orang, korang boleh dengar dekat ni lah, Spotify full podcast. Tapi ni masa tu aku tak ada, masa tu aku kerja. So aku point out aku punya point of view dekat sini lah, literally. So bagi aku reboot untuk MCU is literally a good thing lah. Walaupun ramai daripada kita yang cemas kan, MCU akan reboot dan sebagainya sama seperti DCU. Dia tak macam DCU sekarang ni start a new universe. Walaupun dia start a universe, but still dia tak mainkan bukan proper lah. Dia bukannya reboot start from scratch pun tak. Dia literally start from continuation universe, which is aku pujilah James Gunn pilih jalan tu tau. Sebab orang penat nak layan Batman origin lagi sekali. Orang penat nak layan pasal karakter-karakter yang ada origin dah banyak kali. Dah banyak kali muncul, tiba-tiba nak explain balik pasal origin. Orang penat dengan benda tu. Contoh macam The Flash dan sebagainya kan. So which is a good thing lah. Tu pasal DC. Tapi untuk MCU ni, reboot dia, kenapa reboot tu penting adalah dia pasal multiverse lah, pasal incursion dan sebagainya, which is benda tu bagus. Sebab semalam kita panggil komik lah, boleh lah, komik ataupun trade paperback untuk nampak Secret Wars baru sampai. Aku dah 2 bulan saya tunggu ni, beli dah lama tapi 2 bulan baru sampai sebab seller ada urusan yang perlu diketengahkan. Tapi tak apa, kita faham. So bila aku tengok Secret Wars ni kan, Secret Wars ni aku dah baca lama lah, tapi Secret Wars ni dia after an event selepas Secret Wars tu,
ada pula event King in Black berlangsung kan. Tapi maksud kat situ, dunia Earth 616 dengan 1610 masa tu dah collide tau. Masa tu ada serpihan-serpihan karakter daripada 1610 dia dicampakkan ke Earth 616. Dia macam dah satu permulaan baru tau kepada universe tersebut, which is bagi aku it is a good thing. For me lah. Tu pasal MCU reboot. One of the thing lagi, apa yang aku nak borak santai dengan korang bila aku, bila dapat komik Secret Wars ni, aku jadi macam sentimental tau. Sebab aku rasa ada satu karakter yang akan ditutup dengan rapi right after Avengers Secret Wars. Ni just daripada pandangan aku je lah, bukannya daripada scoop ke daripada insider ke tak. Iaitu berkaitan dengan karakter Spider-Man Andrew Garfield. Korang semua tahu aku a big fan of Spider-Man Andrew Garfield. Literally a huge fan lah for Spider-Man Andrew Garfield. Dah selepas Spider-Man No Way Home, aku rasa kita semua rasa benda yang sama kot. I mean like macam right after Spider-Man No Way Home, kita rasa macam TASM 3 is a must project lah. Macam project yang kita memang sangat nak lah. Tapi Spider-Man No Way Home keluar pada tahun bila? 2021 ke 2020? Something like that kan. Tapi sampai sekarang, TASM 3 tu masih tidak lagi dikeutarakan. Dan daripada planning Amy Pascal dan juga Sony Spider-Man Universe, kita tengok tak ada sign-sign yang TASM 3 akan diwujudkan secara realitinya. Dan aku dah start to face the fact lah. Aku rasa dia orang ni memang takkan buat TASM 3 ni walaupun fans nak. Sedangkan Sony dia tak fikir tau. Dia macam contoh lah, kau nak kaut duit kan. Contoh lah, kau nak jadi sangat capitalist kan. Kau nak buat duit sangat kan. Spider-Man yang kau ada character right ni, kau boleh buat banyak saya cerita. Dan orang nak tengok Andrew Garfield tu jadi Spider-Man balik. Kalau tak adanya TASM 3, tak adanya orang keep on posting pasal Andrew Garfield. Sampai sekarang pun masih lagi orang post Spider-Man Andrew Garfield dekat TikTok dan sebagainya kan. So mana kat situ demand untuk menonton TASM 3 ni ada tau. Tapi supply-nya tak ada. Bila supply-nya tak ada, so benda ni lambat laun akan dibiarkan begitu sajalah. Benda ni akan pupus begitu saja. Tapi knowing that Avengers Secret Wars akan tiba pada tahun 2027 kan, aku rasa there is a huge chance untuk banyak karakter daripada universe lain untuk muncul dalam filem tersebut. It doesn't matter lah kalau nak sembang dalam Avengers Secret Wars tu akan ada Beyonder ke Kang ke ataupun Dr. Doom ke kan. Tapi apa yang aku dah highlight is pasal Spider-Man Andrew Garfield ni. Sebab Spider-Man Andrew Garfield dia muncul dalam Spider-Man No Way Home. Yes, itu one of the great moment yang kita tengok, yang kita witness dalam dunia perfilman superhero. Betul. Dan Andrew Garfield itself dalam filem tu dia dah dapat dia punya redemption arc untuk dia macam tunjukkan yang dia berjaya untuk selamatkan MJ daripada mati jatuh daripada bangunan. Maksudnya kat situ dia dah belajar daripada kesilapan dia, like apa yang dia buat. Maksud kat situ juga decision making yang dia buat masa The Amazing Spider-Man 2 pada waktu dulu is a poor decision making as a Spider-Man dan juga as a Peter Parker. Sebab tu dia tenggelam dalam satu masalah dan juga tenggelam dalam satu menyalahkan dirinya sendiri. Disebabkan itulah Gwen mati kan. Dan juga masa tu dia ada kata because of Gwen mati I stop pulling the punch tau. Maksudnya dia macam bantai Green Goblin so badly lah kiranya kan. Sebab dia dah masa tu dia dah dalam kepala otak dia revenge is everything lah pada waktu itu. Dan juga pada penghujung filem The Amazing Spider-Man yang kedua kita dapat tengok speech Gwen Stacy tau. Yang mana speech dia tu sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah dan juga sangat-sangat menyayat hati. Tapi the closure of Andrew Garfield tak berakhir kat situ. Tak berakhir dekat TASM 2, tak berakhir dekat Spider-Man No Way Home. Dia macam tak ada satu closure story yang okay, this is the final stage for Andrew Garfield Spider-Man to appear dalam dunia perfilman sebagai seorang superhero. Walaupun filem dia sucks, okay, aku agree, TASM 1, TASM 2 memang messy, rush and everything lah. Tapi the matter fact is dia jadi Spider-Man tu is really good. Dan apa yang aku nak, ni just my hope, okay, take it with a grain of salt. Aku rasa benda ni takkan jadi pun. Aku nak Andrew Garfield ada satu closure dalam Avengers Secret Wars. Even kau bagi aku 3 minit saja daripada 3 jam tu, contoh cerita Secret Wars tu 3 jam kan. Kau bagi aku 3 minit je untuk dapatkan scene Andrew Garfield dengan Gwen.
Okay, how this thing could happen sebab Gwen dah mati dalam universe-nya, tapi Gwen dalam universe lain tak mati. Apa yang aku nakkan is, contoh kalau kita ada Battle World ni, kalau dalam Marvel comic Secret Wars ni, Battle World is a place where these heroes akan bertempur with each other tau. Masa ni Dr. Doom kawal everything lah. Tapi apa yang aku nak sampaikan is, kita boleh ambil daripada tauladan Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga Spider-Man Across the Spider-Verse, di mana Spider-Gwen muncul berjumpa dengan Miles Morales kan. So aku nak benda tu jadi, tapi daripada story Spider-Man Andrew Garfield. Aku nak benda tu jadi untuk tutupkan cerita Andrew Garfield. Sebab aku rasa TASM 3 ni memang takkan jadi. TASM 3 ni, walaupun aku nak dia jadi so badly aku nak, tapi aku rasa dia takkan jadi punya. Banyak faktor. Faktor umur, faktor dia orang Sony takut ambil risiko untuk lakukan balik filem Spider-Man daripada Spider-Man dahulu. Daripada buat benda tu, baik dia buat disambung cerita Spider-Man Tom Holland. Sebenarnya benda tu make sense lah. Dan selepas itu, apa yang bagus lagi adalah closure di antara Spider-Man Andrew Garfield dan juga Gwen Stacy Spider-Gwen. Kalau contoh kita dapat tengok Gwen Stacy Spider-Gwen in live action, ramai punya akan lompat. Sumpah gila weh. Kau tak payah munculkan Wolverine, Spider-Gwen, walaupun Spider-Gwen ni tidaklah mempunyai fanbase yang besar, tapi Gwen is Gwen. Gwen is for Peter Parker kan. So aku nak ada dalam Avengers Secret Wars one day, even if kalau dia terjumpa, dia terserempak atau need to battle with each other kan. Contoh Spider-Man dengan Spider-Gwen berlawan ataupun mereka bersatu untuk hapuskan Dr. Doom ke contohnya, that would be enough. Lepas tu masa Avengers Secret Wars Part 2 tu, masa tu dah nak habis dan sebagainya, contohlah universe dah collide ke, lepas tu ada karakter-karakter daripada Fox yang dahulu kembali ke dalam MCU. Finally semua di bawah Marvel right sekarang ni, kecuali Spider-Man lah kan. So aku nak at the end kita akan nampak sebelum dia orang separate kan. Contoh Andrew Garfield dengan Spider-Gwen ni separate, dia orang ada kissing moment ke, which is aku accept kan, ataupun bagi kata-kata terakhir sebelum mereka berdua ni pulang ke universe asalnya balik. Aku harap benda tu macam tu lah. Sebab benda ni penting kepada Andrew Garfield Spider-Man fan lah. Tu je untuk aku lah. Sebab tu aku cakap tadi masa permulaan video ni, aku cakap aku nak borak kosong punya. Mampus lah, sial. Aku tak kira ada scoop ke, if this thing is going to be happen ke. I want this thing to be happen, so that aku rasa boleh macam, okay, this is the last piece of Andrew Garfield yang akan muncul sebagai Spider-Man dalam perfilman superhero. This is the last time that aku akan enjoy dia. So sama macam Tobey Maguire lah. Mungkin ada di antara kita semua yang meminati Spider-Man Tobey Maguire kan. Aku pun minat sebenarnya. So kalau korang jumpa Tobey Maguire, mungkin Tobey Maguire akan bawa Mary Jane dia. Sebab dia cakap dalam Spider-Man No Way Home, dia punya relationship sekarang dah macam okay dengan Mary Jane dan sebagainya. So aku nak tengok benda-benda tu. Since kau tak nak buat satu projek untuk Spider-Man ni, why not you just give me just 3 minit, 5 minit tak apalah, untuk diorang ni bercakap, untuk diorang ni berinteraksi, so that it is sort of macam fan service lah. Tapi aku rasa benda-benda macam ni akan buatkan Avengers Secret Wars tu punya profit akan melonjak tau. Memang confirm, aku pasti. Tapi apa yang akan deny this theory, apa yang akan deny aku punya harapan adalah it goes back to, ianya pergi kembali kepada pelakon-pelakonnya lah. Literally lah, adakah aku rasa kalau Andrew Garfield dipanggil menjadi Spider-Man balik untuk last time dalam Secret Wars, it's okay. Dan aku rasa dia nak, even Tobey Maguire pun aku rasa dia nak untuk muncul kembali for the last ride untuk menjadi seorang Spider-Man. Sebab dia orang ni memang legend lah, kita tak boleh nak deny. Tapi adakah untuk Emma Stone muncul, untuk siapa yang nama Mary Jane tu ya Allah, aku lupa pula. Tapi kau faham lah maksud aku. Untuk dia orang ni muncul dalam Secret Wars kan, aku tak rasa dengan Emma Stone sekarang ni pun dia ada career dia tersendiri. Dia pun dah ada dekat satu peak level of celebrity of Hollywood actress kan. So untuk muncul kembali ke dalam satu filem superhero, it just a downgrade dalam career sebagai seorang pelakon. Ni fakta Sebab tu kalau korang tengok ramai orang yang start dekat filem-filem superhero, and then dia akan branch pergi kepada career-career pelakon yang lain lah. Dia akan start buat movie yang tersendiri dan sebagainya. So untuk dia pergi kembali ke fasa ni, dia macam downgrade sikit lah dia punya reputasi dan juga dia punya honor. So that is the thing yang aku rasa mungkin apa yang aku nak ni memang tak akan terjadi. Dan mungkin
Andrew Garfield muncul dalam muncul dalam Secret Wars pun dah mencukupi. But I think aku nak lah closure di antara Spider-Man dan juga Gwen Stacy. That is what I wanted lah. Apa korang nak daripada Avengers Secret Wars yang bakal muncul pada 2027? Korang mesti ada punya specific thing yang korang nak kan. Sebab when we talk about Secret Wars, anything can happen. Kalau Avengers Endgame tu dah gempak, Secret Wars ini adalah berganda-ganda gempaknya daripada Avengers Endgame tu, to be precise. Okay, so I think you guys, kalau aku tak nak lah letakkan harapan apa, tapi you guys need to watch lah. You need to read lah Avengers Secret Wars. You need to watch it because it is a good story lah daripada Jonathan Hickman pada tahun 2015. Personally aku lebih suka ni. Aku lebih suka 2015 rather than 1984 tu. Walaupun dalam 1984 tu dia tunjuk Black Goo ataupun Black Symbiote Spider-Man, but I personally invested dengan story ni. So that's a video for today. Thank you very much for engaging dalam video ni, dalam video yang bersahaja ni, right? So I see you guys in the next video guys. Semua take care. Tak kira korang tengah buat apa sekarang ni, I hope you guys dalam keadaan yang baik-baik saja, right? So I see you guys next time. Assalamualaikum dan bye bye.